Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua ahli jemaah sekalian yang saya hormati, marilah bersama-sama kita untuk memulakan kuliah subuh kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La haula wa la quwata illa billahi alil azim. Pertama-tama marilah pada para jemaah sekalian pada pagi Ramadan yang mulia ini kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah dalam pertemuan bulanan kita masih lagi peringkat awalnya merujuk kepada sebuah risalah yang telah diubah kepada ruminya. Kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, Maqsadul Syarhi Ma'ani Asmaul Husna, di mana Allah Ta'ala itu walaupun dia esa tetapi dia memiliki nama-nama yang berbagai. Setengahnya mengatanya ada yang 1000. Ada nama Allah ni tak terhingga. Cuma yang kita jadikan panduan dalam kuliah ini ialah menuruti satu hadis Nabi menyebut bilangan nama Allah ini ada 100 kurang satu nama. Maknanya ialah 99 nama. Jadi banyaklah ulama memberi pandangan kelebihan-kelebihan kenapa kita dituntut untuk mengimani nama-nama tersebut. Bermula dari Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, sehinggalah pagi ini kita masih belum selesai lagi daripada pengajian yang lalu dalam bab nama yang ke-6 yang dipanggil dengan nama As-Salam. Jadi sebelum kita meneruskan membaca syarah dia, baca syarah ni kata Syekh Abdul Aziz As-Salman, dia kata masuk rukun yang kedua. Ya. Jadi 3 rukun. Ya. Memahami nama-nama Tuhan ini disebut dalam kitab dia, kitab akidah dia yang saya baca. Pertama dia kata naklah beriman dengan nama Allah. Umpamanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Qudus. Walaupun dia tidak berakhir, bilangan yang ke-99 Allah Ta'ala namanya As-Sabur, Tuhan yang Maha Sabar. Jadi wajib diimani semua nama tadi. Di antara nama-nama tu semuanya ada dirakamkan dalam ayat-ayatnya Al-Quranul Karim. Yang kedua, saya ulang-ulang benda ni supaya kita faham. Yang kedua ialah hendaklah
mengimani syarah dari nama-nama tersebut. Ini yang terkandung dalam risalah ini. Keterangan dia, huraian dia. Berpadu dengan ayat Quran dan hadis Nabi-Nya. Dan bila sampai kata Syekh ini, rukun ketiganya hendaklah dari nama itu turun kepada kita, memberi kepada kesedaran, keinsafan dan sebagainya. Contoh, Allah itu As-Salam. Apa maknanya? Tuhan yang menyelamatkan. Jadi kita selamat hari ini adalah daripadanya. Bukan dari yang lain. Kuasa lain tak ada kuasa penyelamat. Penyelamat hanya datang dari Allah. Bersyarat. Kita nak selamat, baliklah kepada hukum hakamnya. Berbaliklah kepada syariatnya. Barulah kita terjamin mendapat keselamatan. Sebab Islam itu pun maknanya selamat. Taslam taslim. Kalau kamu Islam, kamu selamat. Keduanya saya lupa nak sebut pagi ini. Kita masih lagi dalam bulan Ramadan. Jadi saya ucapkan selamat berpuasa di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Mudah-mudahan puasa kita berjaya menjadi orang yang bertakwa. Cuma kita tahu tak takwa yang bagaimana? Adakah dengan pemahaman kita sendiri ataupun takwa yang Allah kendaki? Sebab itu bila kita puasa ini, di bulan Ramadan yang berkat ini, bukan setakat puasa. Nak menjana takwa tadi berbagai-bagai lah perkara yang mesti diisi dalam sembahyang Ramadan ini. Sebab itu, saya sarankan supaya puasa kita kali ini hendaklah berbeza daripada puasa atau amalan yang kita jalankan pada tahun-tahun yang lalu. Seperti mana yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, menyatakan puasa ni ada beberapa tingkatan. Dalam pandangan saya, kalau puasa kita masih lagi dalam tingkatan puasa orang awam, saya merasakan puasa kita tak akan boleh didik kita untuk menjadi di kalangan hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Kerana puasa orang awam ini, kadang-kadang kita boleh lihat, saya pun tak tahu mana punya aliran dia bawa. Mazhab mana yang diamalkan. Boleh puasa, tapi tak boleh sembahyang. Ada tak? Puasa rajin, sembahyang dia tak buat. Itu fahaman mana tu? Boleh puasa, tak sembahyang, tapi gagal dalam tutupan auratnya. Itu tak apa lagi. Ada yang tak puasa, tak sembahyang, tiba-tiba dia nak beraya sesangat. Saya pun tak faham macam mana. Sebab kalau selagi kita puasa orang awam, macam itulah keadaan dia. Saya teringat tuan-tuan, guru saya dulu ingatkan, zaman-zaman belajar. Kamu puasa ni jaga, jangan gairah sangat. Pergi bertumbuh kepada bazar Ramadan. Banyak bahayanya. Sebab puasa ni bukan saja tak makan, tak minum. Itu sebab Imam Ghazali kata, puasa tak orang hawas, bukan saja dia tak makan, tak minum, tak ada hubungan kelamin pada siang harinya, malahan semua panca indera itu dipuasakan. Matanya, telinganya, lidahnya, kakinya, pemikiran dia, daripada perkara yang boleh membatalkan pahala-pahala puasa itu.
Sebab perkara batal ada dua. Ada perkara yang batalkan puasa, ada perkara yang batalkan pahala-pahala puasa. Tak sama. Ya. Betul juga pesan guru saya tu. Ya. Kadang-kadang kita cuba nak beli dada ayam, tiba-tiba nampak dada manusia. Macam mana? Nak beli peha ayam, nampak peha manusia. Dia nak auratnya. Hilanglah pahala kita. Tak. Sebab tu, tengok-tengoklah. Perhati-perhatilah ketika kita memberi juadah berpuasa itu. Sebab tu saya ingat, saya lupa ya. Kita mukadimah dulu kejap ya, boleh ya? Bukan ada makan hari ni pun. Berkata di kalangan ulama salaf kan, sebab puasa kita nak menjadi orang yang takwa, maka dia menyebut, hendaklah kamu perhatikan. Apa kata dia? Iza sumta fanzu ala syai' tuftiru wa inda tuftiru. Ketika kamu berpuasa itu, masa nak berbuka, hendaklah kamu periksa 3 perkara. Barang yang kamu makan minum untuk jadi berbuka puasa itu. 1. Kedua, dia kata, lihatlah, periksa dulu siapa teman sahabat kamu ketika berbuka itu. Ada setengah orang tuan-tuan, dia seronok berbuka dengan para artis. Hebat. Kenapalah artis-artis terkenal ini yang jenis menentang Islam. Buka dengan dia. Macam mana nak jadi takwa kan? Ni kena ambil kira semua ni. Paling kurangnya dengan keluarga. Tok-tok imam kita. Ulama-ulama kita. Orang-orang yang soleh. Kena tentu itu. Sebab kalau kita bahasakan Jawanya, dia ada keciprat. Tahu keciprat? Yang Nabi SAW hadis. Berkawan dengan orang baik itu umpama kamu berkawan dengan saudagar minyak wangi. Nanti ada keciprat dia. Tahu ke bahasa keciprat ni? Wangi itu terpercik. Tapi kalau berkawan dengan orang yang jahat, kata Nabi, ibarat macam berkawan dengan blacksmith. Tahu blacksmith? Tukang besi. Panas dia, peluh dia boleh jangkit ke kita. Atau buka nak tengok juga rupanya. Ini bukan saya sebut ni, di kalangan ulama salaf. Dan yang ketiga disebut, hendaklah ditentukan tempat kamu berbuka itu. Di rumah Allah, di surau masjidnya, atau di rumah. Jangan mana, payahlah tuan. Kalau orang yang kerja kilang arak, berbuka di kilang arak, macam mana? Ada lagi kat PJ, ramai lagi. Saya ada 2-3 kuliah katanya, baru dia pergi. Puasa juga. Jadi macam mana nak didik jadi takwanya kita pada Allah. Cakap Allah itu as-salam, dia menyelamatkan. Selagi mana tak balik pada hukum dia, kendak dia, selagi itulah. Susah tuan-tuannya kita nak mendapat syurga bermula pada orang yang takwa tadi. Jadi mari sama pagi ini kita ambil sikit masa untuk menyambung lagi pembacaan kita. Merujuk kepada satu risalah yang diberi nama Mengenal Nama-Nama Allah yang termasyhur, yang berjumlah 99 nama. Yang mana kita pagi ini akan menyambung di muka surat 23. Hadis Nabi. Di mana pengarang menyebut dalam hadis ini, dia kata apa? Sesungguhnya janji Allah itu yang berbunyi, barang siapa yang bertakwa kepada aku, maka ku bukakan. Ini bukan hadis, ini Quran ya.
dalam surah At-Talaq ni, ayat 2-3 ke atas. Barang siapa yang bertakwa pada aku, kata Allah, aku akan bukakan dia jalan daripada gelap kepada terang. Dan juga akan diberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Adalah tepat sekali dengan tayangan peristiwa sejarah yang diceritakan tadi. Ya. Ini kalau kita ambil ayat Qurannya, boleh tengok dalam surah At-Talaq. Ya. Kalau saya tak silap pada ayat kedua, ayat ketiga. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Hingga hujung ayat. Ya. Kemudian baru kita sambung. Ya. Jabir radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah berfirman, makna ini adalah hadis qudsi. Bila Nabi bersabda Allah berfirman, makna ini hadis qudsi. Ya. Dia kata sini apa? Berkata malaikat Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, Allah bercakap pada aku pada hari kiamat dan dia berfirman. Apa firmannya? Kenapa aku melihat Polan bin Polan berada di saf, di barisan ahli-ahli neraka? Maka malaikat Jibril menjawab, ya Tuhanku, kami tidak melihat sesuatu amal kebajikan baginya yang dapat bawa kebaikan kepadanya pada hari ini. Nah, itu sebabnya kenapa duduk dalam neraka di barisan pertama. Kenapa? Sebabnya katanya tak ada satu benda baik yang dia buat. Lalu Allah berfirman, aku telah mendengar di dunia ini dia mengucapkan ya Hanan ya Manan. Ya Hanan ya Manan. Cubalah datangi dia. Pergi dekat dengan dia. Maka Jibril mendatanginya dan menanyai pada orang tadi. Lalu orang tu jawab, siapakah Hanan dan Manan? Ini kalau bukannya Allah. Allah yang mana? Allah Al-Kabir yang besar. Allah Al-Azim. Ini semua nama-nama dia. Nanti kita akan jumpa ni. Akan datanglah. Yang Maha Agung. Lalu aku ambilnya, ia dari barisan ahli neraka itu, dan memasukkannya ke dalam barisan ahli-ahli syurga. Hadis ini ialah diriwayatkan oleh Al-Hakim. Ini satu dalil menunjukkan bahawasanya Allah itu penyelamat. Allah itu memberi keselamatan kepada seorang tadi jika dikendakinya. Baik. Tengok huraian dia ya. Dah hilang pula dia. Jadi kalau kita tengok ya, Allah ini As-Salam, dia bukan berhenti sini aja tuan-tuan ya. Dia ada kaitan dia, persamaan dengan nama yang semacam dengan dia. Contohnya saya nak sebut pagi ini, umpamanya Allah itu disebut dengan Al-Muhaimin. Sama juga ya, sama ada dia memberi pelindungan, keselamatan, ataupun Allah juga telah memberi penjagaan. Ya, nah itu. Jadi kalau kita tengok huraian di sini, ya Hanan ya Manan dijadikan zikir oleh seorang penghuni neraka dalam kisah ini. Jadi ulama menyebut banyaklah kalimat zikir yang boleh diucapkan sebagai kita nak memuji kebesaran Allah. Ya, banyak kalimah ya.
tentu saja ulama menyatakan zikir merupakan salah satu cara untuk kita takarrub ila Allah. Maknanya mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Macam contohnya, tadi saya huraikan tentang puasa kan. Puasa orang awam, puasanya orang hawas, puasanya orang hawasul hawas. Jadi kalau kita tengok syarah, kategori orang yang puasa hawasul hawas, dia ialah di antaranya orang yang dekat dengan Allah. Sebab tu orang hawasul hawas, dia berpuasa bukan setakat dia menjaga lahiriahnya, zahiriah saja, batinnya pun dipuasakan, yakni hatinya. Sampai tak ada sesaat pun hatinya daripada lupa kepada ingat pada Allah. Sama macam ni jugalah maknanya. Orang yang sentiasa hampir dekat dengan Allah. Lalu disebut keutamaan berzikir selain mengenal Allah itu, puji dia, adalah juga sebagai sakinah, penenang jiwa. Bahkan dia kata sini, diucapkan oleh penghuni neraka, yakni menyebut, Ya Hanan, Ya Manan. Apa makna Ya Hanan, Ya Manan? Disebut, yakni yang bermaksud bukan sekadar maknanya disebut-sebut saja. Saya ambil kitab lain ya. Antaranya dalam kitab Al-Mawa'idhah Al-Usrufiyah menyebut, Sahih Muhammad Abdul Bakar menyebut, meriwayatkan Rasulullah sedang berbicara sama macam yang tadi ya. Saya ulang balik. Dia kata sini, kemudian bercakap dengan siapa? Malaikat Jibril pada hari kiamat nanti. Yang di mana ketika itu dikelilingi api neraka. Selama 40,000 tahun lamanya, malaikat yang bertugas bawa wahyu Allah. Satu ketika Jibril mendengar satu suara dari arah neraka menyebut, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ini semua nama-nama Allah ya. Maka malaikat Jibril merasa munajat itu tidak mungkin kecuali oleh orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Jibril menghadap Allah, bersujud di arash dengan mengatakan, Ya Tuhanku, saat aku mengelilingi neraka tadi, ku dengar suara seorang orang Muslim yang menyebut asma'mu, menyebut namamu. Kemudian, apa katanya? Dengan menyatakan, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dzal Jalali wal Ikram tadi selama 40 tahun. Maka dia kata, aku yakin ini merupakan salah satu di antara pengikut Nabi-Mu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril itu, Ya Tuhanku, Engkau mengetahui bagaimana persahabatanku dengan Nabi Muhammad. Di mana doa Jibril kepada Allah. Oleh kerana itu, aku ingin sekali berbuat baik melalui kedudukan Nabi-Mu itu. Berikanlah ya Allah padaku mandat untuk menyampaikan syafaat pertolongan pada dia itu. Dia mana dia itu? Orang yang menyebut kalimah Ya Hanan, Ya Manan tadi. Allah mengetahui. Mengetahui ni kalau saya tak silap ialah kita sampai lagi ya. Iaitu nama Tuhan yang ke 20. Cuba saya tengok dia. Al-Alim. Yang maha tahu. Yang maha berilmu. Ya. Jadi sini sebut. Ya. Apa namanya? Ya. Pergilah. Maknanya Allah itu yang maha mengetahui. Maha ilmunya. Kemudian memberi mandat syarat pada makhluk tersebut. Ya. Pergilah kamu pada malaikat Malik.
Malaikat Malik ni ialah orang malaikat yang menjaga neraka. Malik. Kalau Ridwan jaga syurga. Sampaikan kepadanya bahawasanya aku telah mengeluarkan hamba-Ku itu dengan menyerahkan pada kamu. Demikianlah firman Allah Ta'ala kepada malaikat Jibril tadi. Lalu malaikat itu segera menemui malaikat Malik. Wahai Malik, sesungguhnya Allah telah menyerahkan sipulan-sipulan kepada aku. Jadi keluarkanlah hamba Allah itu daripada dalam neraka. Kata Jibril pada malaikat penjaga neraka Malik itu. Maka malaikat Malik kemudian masuk dalam neraka dan berupaya mencari orang yang dimaksudkan. Namun, berapa lama kadar masanya? Di sini sebut 1000 tahun lamanya. Malaikat tersebut memeriksa orang yang ada dalam neraka itu. Sipulan yang munajat yang ya Hanan ya Manan itu. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Tak kunjung ditemukan. Wahai Jibril, sungguhnya neraka itu merintih panjang lagi menggelegak keadaannya. Di sana besi bagaikan batu, yang manusia bagaikan besi. Aku telah mencarinya, tetapi tidak dapat bertemu sipulan yang dimaksudkan, kata malaikat Malik itu. Lalu sidang hadirin yang saya muliakan, malaikat Jibril kemudian melapor kepada Allah Ta'ala, bagi tahu, serta bersujud di kaki Arash. Ya Tuhanku, Malik telah mencarinya, tetapi tidak berhasil menemukannya. Di manakah sipulan itu berada? Tanya malaikat Jibril itu. Kata kepada Malik, hamba ke itu ada di lembah ini, di dasar ini, sudut ini, di telaga ini dalam neraka. Demikianlah Allah memberi tunjuk kepada malaikat tadi, Jibril. Maka sidang hadirin sekalian, Jibril pun bergegas dan mengkhabarkan itu kepada Malik. Maka malaikat penjaga neraka itu lantas pergi menuju lokasi yang telah diterangkan oleh malaikat Jibril itu. Benar saja, hamba Allah yang terus menerus bermunajat itu sedang berada di sana. Kepalanya di bawah sedangkan kakinya mengarah ke atas. Seluruh tubuhnya dililit oleh ular dan kalajengking. Malaikat Malik melepaskan belenggu kakinya, tangan orang itu, kemudian membawa pergi. Kata Malik, apakah kau datang pada aku untuk menambah siksa atau selamatkan aku? Tanya orang tadi kepada malaikat Malik. Jawab Malik, aku tak tahu. Tetapi di luar sana malaikat Jibril sedang tunggu kamu. Di pintu neraka, sipulan itu serahkan pada Jibril. Malaikat itu kemudian memegangi tangannya dan mengajak menuju kaki Arash. Di setiap laluan, malaikat Jibril berseru pada sekalian malaikat, ketahuilah dia ini, sipulan ini sudah berada dalam neraka selama 40,000 tahun. Itu kisah dia. 40,000 tahun ni bukan masa yang dekat. Sebab perkiraan akhirat dengan dunia tak sama. Ada yang mengatakan satu hari di akhirat 1000 tahun kat dunia ini. Jadi kita dengar berita macam ini, taklah kita rasa takut. Sehingga Ramadan ini pun disebut oleh Nabi, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Syurga dibuka seluas-luasnya. Jangan pula kita pergi buka pula neraka. Betul. Allah dah tutup, kita pergi buka. Cara buka macam mana? Bulan Ramadan masih mampu buat dosa lagi. Macam mana tu? Menipu lagi. Tak kenalah ya. Baik.
Panjang sikit kisah ni, minta maaf tuan-tuan ya. Saya tahu kisah ni sebab sini ringkas saja. Saya tengok apa cerita sebenarnya daripada rentinah hadis tadi. Jadi tuan-tuan, zat yang maha perkasa, siapa dia? Allah. Kemudian berfirman kepada mantan penghuni neraka itu, wahai hamba-Ku, bukankah kalamku ini ada di hadapan kamu? Bukankah aku telah utuskan seorang Rasul pada kamu? Bukankah Rasulku telah merintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran? Orang itu jawab, ya, betul. Tapi aku telah berbuat zalim atas diri aku sendiri. Itu puncanya dia, duduklah neraka. Zalim saya terangkan dulu. Zalim ni bukan nanti kita buat zalim, Allah bertindak kata kita. Kita cenderung orang zalim sekali pun sama. Kita akan dihadapkan dalam bakar api neraka. Malahan jadi syirik. Kalau kita baca dalam kitab yang lalu. Yang ni cenderung kepada kezaliman, membenci kepada keadilan Islam. Hukumnya syirik. Ya. Patutnya kita menyebelahi Islam, kebenarannya. Tapi sebalik. Jadi macam mana ayat yang Tok Imam baca tadi. Takut itu. Orang munafik. Tadi dia baca tu satu Nisa ayat 140 ke atas. Diletakkan bawah neraka paling bawah. Innal munafiqid darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Tu ayat dibaca tadi. Ayat tadi ada permulaan dengan ada kaitan dengan ayat politik. Memilih kepimpinan yang dibaca tadi. Siapa kata dalam Islam tak ada politik? Ayat politik dia baca tadi tu. Ya. Benar ya Allah. Aku telah buat zalim atas diriku sendiri. Penyebab aku telah dimasukkan ke dalam neraka. Aku sekarang mengakui, menyesali dosa-dosaku. Oleh itu, wahai Allah, ampunlah diriku ini, ya Allah. Aku mohon redamu dengan munajat yang selalu ku munajatkan selama 40,000 tahun dalam neraka. Dengan menyebut, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Aku telah mengampunkan kamu dan serahkan kepada malaikat Jibril melalui syafaatnya. Kamu telah dibebaskan di neraka. Sebagaimana yang Allah firmankan. Lalu Jibril selanjutnya membawa simpulan ke pintu syurga. Sebelum masuk jannah itu, badan orang itu dimandikan dengan air telaga Kausar. Nampak tu? Telaga Nabi ni dia boleh minum, boleh mandi. Tapi bersyarat tuan-tuan, ya ingat. Semalam kita sembahyang tarawih pun bila habis tarawihnya mesti ada doa minta mendekati telaga Nabi. Sama ada mandi atau minum. Segelas minum air telaga Nabi tidak akan merasa haus lamanya. Tapi bersyarat. Jangan membenarkan pemimpin bohong. Ini ada hadis. Siapa yang membenarkan, mengiyakan pemimpin itu bohong, diterima, dia tak akan merasai, kata Nabi, minum air telagaku. Siapa dapat minum segelas saja, kata Nabi, dia tidak akan merasai haus selama-lamanya ketika di mahsyar nanti. Jadi hati-hati tuan-tuan. Ya. Perkara berpihak menyebelah ni kena tengok-tengok. Ya. Jangan main borong saja. Dia ada kaitan dengan iman. Ada kaitan dengan alam akhirat. Ya, itu. Maka luruhlah segala bekas siksaan neraka tadinya melekat pada badannya. Nampak? Selepas itu, barulah dia dimasukkan dalam syurga. Dibersihkan dulu.
Jadi kenapa saya perlu baca kisah ini? Macam mana yang dirakam oleh Profesor Talib Samad dalam menghurai syarah Allah itu As-Salam tadi. Kerana nak bagi tahu poinnya di mana, menunjukkan bahawasanya Allah itu As-Salam, menyelamatkan. Tapi ingat, dia bersyarat juga. Sama ada kita menyesali silap kita, dosa kita, kita bertaubat, dan juga kita memohon doa kepadanya. Tambah-tambah kita berada bulan Ramadan ini, yang Nabi kata doanya sangat mustajab. Kata Nabi 3 kan? Awalu Ramadan ar-rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Ramadan itu, kata Nabi, awalnya adalah rahmat. Ni bagi rahmat lah ni. Macam mana kuasa Allah memberi rahmat. Macam mana duduk dalam neraka tapi boleh keluar masuk syurga. Itu As-Salam dia itu. Pertengahannya kata Nabi maghfirah, pengampunan. Ni pengampunan lah dia ni. Dan terakhirnya, bebaslah kalian daripada neraka. Ini baiknya Ramadan. Walaupun saya kaitkan kisah ini, kita bersamaan Ramadan ni cuba usaha kita. Sebab antara saya, tuan-tuan, tak ada yang bersih. Semuanya berdosa. Jadi bertaubatlah, minta ampun. Kita tak nak. Jangan sampai yang Nabi mengaminkan doa daripada Malaikat Jibril, sehingga Ramadan pergi begitu saja, kita tak dapat maghfirah daripadanya. Ini. Sebab tu kita nak buat apa dalam Islam ini, mestilah didasarkan dengan ilmu. Dengan ilmu. Nak puasa dengan ilmu, nak berakidah dengan ilmu, nak beramal dengan ilmu, nak sembahyang dengan ilmu. Itu. Kalau tak dengan ilmu, kita tak faham. Jadilah orang puasa, kita puasa, tapi puasa kita tak dapat benda. Ya. Apa Nabi dalam hadis? Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang puasa, tak ada apa hasil dia dapat. Hanya lapar dahaga. Semayang pun begitu. Kam min solati at-ta'abu wa nasabu. Ramai orang semayang. Tapi kata Nabi, tak ada apa dia dapat. Hanya penat dan lelah. Jadi nak faham benda ni. Macam kita kalau tak ada ilmu, kita tak faham. Dalam banyak-banyak sembahyang sunat, yang paling besar kedudukannya ialah witir. Tapi orang tinggal dengan witir kadang-kadang. Walaupun jumlahnya 1 rakaat. Lagi, qabliyah ba'diyah. Nak banding dengan tarawih, besar lagi ba'diyah qabliyah. Besar lagi witirnya, tapi orang tak faham. Kadang-kadang bekerja-kerja untuk tarawih, ba'diyah qabliyah isyaknya ditinggalkan. Jadi semua tak kena. Nak benda betul amal kita tu. Ya. Baik. Jadi inilah maknanya kisah tadi. Di syurga, orang tadi, Jibril ucapkan salam Rasulullah dan berkata, wahai Muhammad, aku telah berbuat sesuatu di tempat kamu, syafaah kepada seorang daripada umat kamu ini. Maka apa jawab Nabi? Baiklah itu wahai Jibril. Itulah makna maksud Ya Hanan Ya Manan yang disebut oleh penghuni neraka selama 40 tahun. Habis. Itu satu hadis. Kena sambungan lagi ya. Dalam hadis kudusi lain pula dapat menjelaskan sifat As-Salam Allah itu bermaksud seperti berikut. Allah Ta'ala berfirman, yang bermaksud Allah SWT telah mewahyukan pada Zulkarnain, demi keagungan dan kebesaranku, tidaklah aku mencipta sesuatu ciptaan yang lebih aku sukai
ialah daripada berbuat amal kebajikan. Ni Allah cukup sayang ni. Mana beramal ibadah. Dan aku berinya tanda. Mana ada tanda orang beramal ni. Maka barang siapa yang anda lihat, aku cinta kepadanya, aku mencintainya kepada kebaikan dan melaksanakannya. Juga orang-orang yang pada datang minta kebaikan dan melaksanakannya, maka anda cintailah orang itu dan sayangilah sebab aku sayang kepadanya. Sebaliknya, siapa yang anda lihat orang yang aku benci kepada kebaikannya dan orang-orang itu juga benci dan tidak suka minta kepadanya, maka bencikanlah orang itu dan jangan kasih padanya. Sebab orang itu sejajar manusia yang aku jadikan. Riwayat Ad-Dailami dari Bakar Abdullah Al-Muzani daripada ayahnya. Apa maksud hadis ni? Mana kalau kita tengok orang tu baik, kita disuruh sayang dengan dia. Dan bukan berhenti situ saja tak. Kalau kita baca matan dia, saya terlupa bawa matan dia saya ada. Maknanya sehingga diperintahkan Jibril suruh benci juga. Maka Jibril tak setakat begitu saja. Dia bagi tahu semua. Sama ada makhluk di langit dan di bumi membenci orang tadi kerana orang ini Allah benci. Begitu ya orang yang Allah sayangi. Tentulah benci itu ada sebab kenapa Allah benci. Tentu sayang pun ada sebab kenapa Allah sayang. Jawapannya senang saja. Allah sayang sebab amalan dia menepati. Betul akidah imannya, takwanya, amal solehnya. Menyebab Allah sayang. Kenapa Allah benci? Sebab menyalahi. Sehingga Allah perintah Jibril, sayangi dia sebab dia ni aku sayang. Maka semua makhluk menyayanginya. Sampai begitu. Syarah hadis tadi. Dan sebalik kalau orang tadi jahat, menyebabkan Allah benci dengan dia, sama juga. Allah perintahkan Jibril supaya benci dia. Maka Jibril mengarahkan semua benci. Semua jadi membencinya. Kita tuntut. Mana ini juga keselamatan. Mana jangan sampai kita cenderung kepada orang yang Allah benci. Sebab kalau tuan-tuan tengok dalam Matan Arba'in, boleh tengok hadis nombor 38. Macam mana Allah sayang, Allah benci. Sebab itu, kita jangan sampai membenci kepada orang yang Allah sayang. Man adali waliyan faqad adanhu biharbi. Ini ancaman Allah. Siapa-siapa kata Allah, Nabi sebutnya. Memusuh. Bermusuh dengan para waliku, awas orang itu kata Allah. Aku istihar perang dengan dia. Hari ni banyak orang macam ni. Penunggang agama lah. Pak lebay tak guna lah. Macam-macam ya. Ulama-ulama ni. Para kasih Allah ini dicerca dihina. Dia orang berani sebab apa? Balasan bukan datang kat dunia. Tapi Allah tak rakam perbuatan mereka. Itu jangan sampai kita maknanya bermusuh dengan orang yang Allah sayang. Bermusuhlah dengan orang yang Allah benci. Sebab itu kalau kita dalami tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, konsep al-mu'alah, al-mu'adah ni kena kita mengaji betul-betul. Maknanya, kalau sayang pun mesti kerana Allah. Kalau membenci pun mesti kerana Allah. Sehingga kata Nabi satu hadis, siapa-siapa yang benci kerana Allah, sayang kerana Allah, sesungguhnya dia telah dapat kesempurnaan iman. Mana imannya sempurna, iman dia betul. Bila meletakkan sayang dan benci itu betul-betul kerana Allah.
Jangan terbalik. Kenapa kena sayang? Sebab dia menepati benarnya. Kenapa kena benci? Kerana dia menyalahi. Jangan pula mana yang Allah sayang, Nabi sayang, kita benci. Mana yang Allah benci, Nabi benci, kita sayang pula. Ini yang berlaku kadang-kadang. Jadi jangan jadi macam tu. Meletak tu kena betul. Barulah kita selamat. Barulah menepati yang Allah itu as-salam beri pada kita. Kalau kita memahami pada rukun yang ketiga saya sebut pada awal tadi. Ya. Dan sabdanya Nabi, tengok ya. Muka surat 24, ni buku yang lama ya. Sabda Nabi dalam satu hadis, orang-orang Islam itu ialah orang yang terselamat daripada ancaman lidahnya dan tangannya. Ini kalau kita tengoklah hadis, kitab Mata Arba'in, tengok muka surat 206 kitab tu, yang ni hadis yang ke-15. Ya. Matanya bunyi, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa yang mengaku beriman Allah di akhirat, ya, kalau tak ada benda nak cakap, diam lebih baik. Ya. Sebab kalau cakap tak betul pun, memang kalau kita puasa ni, boleh jadi cacat pahala puasanya. Jadi mana ini, Nabi sebut hadis ni untuk selamat lidah kita. Ya. Nak bercakap, cakap yang betul. Cakap yang ada nas. Cakap yang membawa kepada kebaikan. Bukan cakap merapu. Bukan cakap bukan-bukan. Ya. Bukan memfitnah. Ya. Bukan mengumpat dan sebagainya. Kalau nak mengumpat pun, umpatlah benda yang betul. Ada tuan-tuan ya. Kalau kita belajar dalam kitab Ihya tu ada. Tengok jilid yang keempat tu. Macam mana Imam Ghazali menyebut, mengumpat yang diharuskan. Ada 6 tempat. Umpamanya, mengatakan yang hak pada raja yang zalim. Boleh? Umpatan yang dibenarkan. Ya. Apa ni, mengubah kemungkaran. Ya. Pun boleh. Ataupun kemasyhuran. Mengumpat juga tu. Ya. Saya bagi contoh ya, boleh? Pergi satu kampung, kita cari seorang. Minta maaf tuan, nak tanya ni, ada apa ni? Saya ni nak cari satu orang. Namanya Dolah. Oh, sini Dolah ramai, dia kata. Dolah yang mana? Ya. Sini ada Dolah. Dolah kelapa. Tak, Dolah ni kerja pakai cat kelapa. Contoh lah ya. Satu ujung sana namanya Dolah kudung. Memang kaki dia kudung. Sebut kudung tu ngumpat tu. Ya. Buat cerita aib dia. Tapi untuk pengenalan, boleh. Dibolehkan. Dolah kudung. Jangan Dolah nombor, dah lah kaki nombor. Satu hal lagi. Macam-macam lah ya. Itu tak apa. Sebab tu lidah ni kita jaga ya. Tetapi kata, orang Islam itu adalah orang yang terselamat daripada ancaman lidahnya dan tangannya. Tangan dia. Ya. Jadi kata pengarang, dalam usaha kita semasa hidup di pentas dunia ini yang sementara, sebagai gerak-gerak langkahnya, macam mana nak jadikan as-salam ini sebagai pegang akidah. Dia kata sini, nak hayati nama ini sebagai as-salam, ini tuntutan dia, maka hendaklah kita menjaga dan juga sering ingat mengingat supaya umat Islam terselamat daripada angkara lidah dan tangannya. Maksudnya kalau cakap yang betul. Jangan sampai boleh menyebabkan hilang pahala, terutama bulan puasa ni. Dia. Jangan sampai kita bercakap yang bukan-bukan. Cuma ada satu lagi tuan-tuan saya nak sebut. Bukan ini saja ya, syarah yang saya nak sebut Allah selamat. Begitu juga bila kita berbalik pada syariat Islam, kita selamat. Selamat di mana? Agamanya, harta bendanya,
nyawanya, zuriatnya, akalnya. Ini bila mana kita berbalik kepada hukum jenayah syariah berpandu dengan Quran dan hadis Nabi. Saya boleh sebut ya. Saya perincikan dia ya. Sebelum kita akhiri ya. Macam mana dia selamat? Terdapat 5 perkara dalam maqasid syariah dalam Islam ini. Pertama dipanggil Hizbu ad-Din. Islam datang menjaga agama, selamatkan agama. Sebab tu tak boleh murtad. Murtad hukumnya man badala dinahu faqtuluhu, kata Nabi. Hendaklah dibunuh. Yang bunuh siapa? Pemerintah. Itu pun setelah dibagi masa untuk dia bertaubat kalau dia enggan. Ini orang dah cuba untuk nak dirungkaikan hukum macam ini. Kemudian yang keduanya dipanggil Hifzu al-Hayah, menjaga nyawa. Sebab itu kalau bunuh, kisos. Bunuh nyawa dengan nyawa. Hidung dengan hidung, mata dengan mata. Ya, saya tak sempat urai ayat Quran dia. Yang ketiga, Hifzu al-Aqli, menjaga keselamatan akal. Itu sebab tak boleh minum arak. Minum arak hukumnya sebat. Sama ada 40 atau 80. Ini yang pernah Sayyidina Umar buat. Nabi sebat 40. Sayyidina Umar 80. Kata Nabi dua-dua betul. Dua-dua itu baik. Ya. Disebut dalam hadis. Ya. Termasuk juga yang keempatnya, Hifzu an-nasab, mana menjaga keturunan. Supaya tidak berlakunya zina. Itu Islam tu datang selamat. Baru tak balik pada hukum Islam, tak selamat. Hari ini tak selamat. Nyawa tak selamat, harta tak selamat. Ya. Dan yang kelimanya, Hifzu al-mal, jaga harta benda. Sebab tu curi, potong tangan. Pernah zaman Nabi, Sayyidina Umar, ya, potong tangan. Ya. Dah potong tangan, sebat lagi. Puncanya ialah bila ditanya, kenapa kamu mencuri? Yang mencuri kata-kata, dia kata apa? Apa nak buat? Aku mencuri ni sudah Allah qada kadar mencuri. Dia perli Tuhan lagi. Dia menyalahkan qada Allah. Langsung dia kena 2 denda. Dipotong, disebat. Tengok. Tuan-tuan tengok dalam kitab Jenayah Syariah berpandu hadis karangan Syekh Haji Ibrahim. Dia ni bekas mufti negeri Sabah. Saya masih mengajar kitab ini di Sungai Pinang. Sungai Pinang Bandar Kelang. Tak habis lagi. Saya tengok saya mengajar di At-Tahirin belakang ni. Di Masjid At-Tahirin ni, Bukit Kerayung, mereka dah mengaji kitab ni. Alhamdulillah. Walaupun kita tak boleh buat hukum ini, kita kena tahu ilmu dia. Supaya kita jadi, sekurangnya, tidak menentang hukum Islam. Kena baca kitab tu. Dia ada 2 jilid. Satu jilid warna hijau, satu jilid lagi warna merah. At-Tahirin tengah mengaji kitab tu. Saya tahu Ustaz mana mengajarnya. Saya nampak kitab tu. Saya tanya dia mengaji kitab tu. Bagus tu. Ya. Kalau boleh buat satu kuliah. Supaya kita faham macam mana Islam itu menyelamatkan. Jadi kesimpulan dia, susunan maqasid syariah ini adalah mengikut tertib. Untuk apa? Menjaga keselamatan. Sama ada agama, nyawa, akal, keturunan juga harta. Di mana perkara ini hendaklah dilaksanakan. Umpamanya kata jaga agama, selamatkan agama, merupakan ini perkara yang asas. Dan paling utama hendaklah didahulukan. Bagi setiap perkara, perkara hal agama hendaklah utama. Kerana tujuannya, kita di atas muka bumi ini tak lain adalah sebagai khalifah yang membawa agama Islam untuk disuburkan di atas muka bumi ini. Yang keduanya barulah menjaga nyawa. Sebagai pemelihara agama, harus bagi seorang itu bernama pejuang. Korbankan nyawanya untuk tegakkan, tinggikan kalimah Allah. Dan sebagai seorang pejuang tadi, syahid merupakan cita-cita tertinggi.
persis perjuangan yang dibawa oleh Nabi itu satu ketika dulu. Boleh ikut yang lain-lainnya. Jadi itu di antara yang saya dapat huraikan, maknanya Islam ini penyelamat. Sebab tu nama Allah tu disebut dengan As-Salam. Baik, apa fadilat dia? Terakhir ya, khasiat yang kita dapat daripada kalau sekiranya nama ini dijadikan zikir dengan menyebut Ya Salam, Ya Salam dalam ibadah harian kita. Maka di sini ada 4 kelebihan. Ya. Siapa yang menyebut nama ini sebanyak 160 kali pada orang yang sedang sakit, ya, maka akan dapat menolong pesakit itu sembuh. Baca Ya Salam, Ya Salam. Tapi ingat Ya Salam dulu, nanti dulu. Sebut Ya Allah 3 kali dulu. Kalau ikut mukadimah dia ni. Boleh Ya Salam, Ya Salam. Nanti Allah akan beri kesembuhan. Ya. Kalau ditanya mana dalil dia, baca ayat 180 Al-A'raf pada hujung ayat. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Itu dia kalimah. Dengan nama itu mana As-Salam, boleh untuk kita doa atas satu hajat yang kita pohonkan. Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam. Baca. Jumlah terpulang. Bagi saya terpulang. Mana ayat lagi? Al-Hasyr, tengok 23 ke atas. Ataupun dalam surah Al-Isra ayat 110. Dalil-dalil Quran menyebut tentang nama-nama Allah ini boleh kita guna untuk zikir dan juga guna untuk berdoa atas satu hajat yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Ya. Bila dibaca 121 kali ataupun 136 kali, yakni dengan suara jahar. Apa nak jahar? Nyaring. Kira-kira dengan orang yang sakit, angkat 2 tangan, insya-Allah katanya, Allah sembuhkan dia dengan kurniaannya. Selama tidak datangnya ajal. Ataupun kalau dia sakit, Allah kurangkan sakitnya. Zikirlah. Ya. Udu'uni astajib lakum. Doalah, mintalah, nescaya Allah akan makbulkan. Ya. Ataupun baca 100 kali. Ya. Ya. Baca mana ni? Berpandu dengan surah Yasin ayat 59. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Baca. Dalamnya ada kalimah salam. Tiap-tiap hari kalau boleh 1 kali. Ya. InsyaAllah tidak merasa dia akan susahnya ketika menghadapi sakaratul maut. Baca. Yang keempatnya, ya, sama juga. Baca 28 kali. Selamatlah dia dari penyakit. Itu saja tuan-tuan malam pagi ini yang dapat saya selesaikan tentang syarah nama Tuhan yang ke-6. Allah Ta'ala itu namanya As-Salam. InsyaAllah bulan depan panjang umur, ya, kita akan sambung nama yang ke-7. Allah namanya Al-Mu'min. Al-Mu'min ada satu surah namanya surah Al-Mu'min. Ya. Surah Al-Mu'min ada 2 nama. Ya. Al-Ghafir pun dia. Al-Mu'min. Artinya Al-Mu'min ialah yang memberi pengamanan. Pengaman. Jadi aman ini, siapa yang bagi aman? Allah. Kita selamat kenapa? Allah bagi selamat. Itulah. Ya. Yang mampu saya sampaikan malam pagi ini, mudah-mudahan sedikit sebanyaknya boleh memberikan ilmu dan juga pemahaman kita bagaimana nak memantapkan iman akidah kita kepada Allah Ta'ala itu. Kerana nak memenuhi ataupun kita nak kenal Tuhan ini, memang susahlah. Ya. Sebab Tuhan ni tak nampak. Tapi memang ada kenal nama-nama dia ni dah boleh, maknanya kata ulama kita makrifah dengan dia. Sebab setiap nama-nama ini berjalan. Tak pernah rehat. Walaupun sesaat. Contoh kita selamat hari ni. Dia.
Dan Allah bagi asalan ni bukan saja kita, binatang pun dia bagi. Saya ulang balik kuliah yang lalu. Sotong di laut tu, dia ada dawat dia tau. Itu keselamatan dia tu. Bila musuh hambat dia di laut, dia tembak tu, tak nampak. Nampak tak? Sebab kita kalau beli sotong nak masak, kena buang daun dia punya dawat tu. Ada guna Tuhan buat tu. Sebesar sekecil mana Allah cipta, ada guna. Hatta najis tu Allah buat pada guna. Kencing berak kita ada guna. Sehingga keluar tadi nikmat. Sampai begitu. Binatang-binatang ada sengatnya, ada bisanya. Itu keselamatan dia. Dari mana tu? Inilah kita baca ni. Dia yang bagi. Dia yang bagi. Malah kening kita ni pun ada keselamatan ni. Ni saya baca dalam telinga. Kenapa ada taik telinga? Namanya taik, ada gel dalam. Ada apa ni? Nak selamatkan telinga kita. Itu gunanya. Cuma yang lebih-lebih tu kena buang lah. Jangan berselepat pula. Ada guna dia. Ni kening ni, bulu kening ni. Saya baca, apa kena Allah buat bulu kening? Nak jaga mata kita. Supaya dia selamat, sehat dan sebagainya. Wallahualam. Sehingga kita jumpa lagi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ni dapat ilmu. Ya, InsyaAllah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah kulli hal. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanbal ghafartah wa la hajata illa qadaitah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la aiban illa satartah wa la dhalin illa hadaitah wa la jahilan illa 'allamtah bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Mari sama-sama kita tutup majlis ilmu kita pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.